Salam sejahtera dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 1 Julai bersama saya Debbie Emenda Padan. Kerajaan negeri akan meneruskan pembinaan 3 jambatan di Sarawak yang telah dibatalkan oleh Kerajaan Persekutuan terdahulu. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, jambatan tersebut ialah Jambatan Rabungan, Jambatan Batang Lupar dan Jambatan Batang Ikan. Datuk Petinggi Abang Johari memaklumkan kos pembinaan projek tersebut dibiayai oleh kerajaan negeri bagi mempercepatkan pembangunan jalan pesisir yang menjadi penghubung kawasan luar bandar ke bandar. Kalau dikaji semula mungkin akan lambat. Apa yang telah kita komit daripada kerajaan negeri. Ada minta lagi. Tak payah. Kita proceed saja. Kita proceed on the state. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah projek Jalan Sungai Maung ke Segedup di Kampung Segedup, Batu Kawah Kuching semalam. Datuk Patinggi Abang Johari turut memberitahu projek Jalan Sungai Maung ke Segedup dengan kos RM29 juta akan melibatkan pembinaan jalan baharu mengikut piawaian Jabatan Kerja Raya. Tambah beliau, laluan tersebut bermula di Jalan Datuk Temenggung Tan Meng Chong sepanjang 3.6 km dan melibatkan 2 jambatan konkrit melintasi Sungai Maung dan Sungai Pedada. Kampung Sungai Maung akan dihubungkan dengan jalan baharu melalui satu jalan kecil sepanjang 69 meter. Pembinaan lapangan terbang Bukit Mabong di Kapit dan Berbuling di Sepauh dalam bahagian Betong dijangka dapat direalisasikan pada suku ketiga tahun 2023. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Jemut Masing berkata, kedua-dua projek tersebut akan mengambil masa 36 bulan untuk disiapkan. Dalam kenyataan medianya, beliau memaklumkan projek lapangan terbang Bukit Mabong dengan anggaran kos pembinaan berjumlah RM173.5 juta bakal mempunyai landasan berukuran 790 meter yang boleh memuatkan pesawat penumpang Twin Otter dan pesawat Cessna 208. Kawasan itu dikenal pasti sebagai laluan perkhidmatan udara luar bandar yang baharu di bawah Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MAVCOM kerana jaraknya yang terpencil, mempunyai kependudukan yang rendah dengan populasi sekitar 50,000 orang selain mempunyai isu-isu ketersampaian yang signifikan. Manakala projek lapangan terbang Berbuling dianggar menelan kos RM91.4 juta. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan input dari pelbagai pemegang taruh bagi meningkatkan jaringan hubungan udara dengan pusat agropolitan utama di Sarawak yang terletak di kawasan Bukit Sadok. Ini sekaligus bakal membantu penghantaran hasil pertanian untuk dieksport dari kawasan itu. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya menggesa semua penggiat industri pelancongan bekerjasama menyesuaikan diri dengan kebiasaan baharu. Menterinya Dato' Sri Nancy Sukri berkata, ini bagi merangsang semula industri pelancongan di negara ini yang terjejas ekoran penularan COVID-19. Jelas beliau, pandemik global COVID-19 telah membawa impak yang besar terhadap segala aspek, terutamanya keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Keadaan ini turut mempengaruhi industri pelancongan walaupun Malaysia berjaya melandaikan lengkuk jangkitan COVID-19. Datuk Seri Nancy berkata, trend tersebut perlu diatasi sesuai dengan norma baru bagi menjana kembali sumber ekonomi daripada industri pelancongan negara. Beliau berkata demikian dalam satu seminar secara dalam talian Malaysia's Tourism Embrace Travelling in the New Norm yang mengumpul para penggiat industri daripada lebih 100 buah negara antaranya Malaysia, United Kingdom, Singapura, Thailand dan Indonesia. Kepelbagaian jenis bantuan yang diberikan kerajaan negeri kepada rakyat adalah bukti kerajaan PK terhadap keperluan rakyat. Bantuan yang diberikan memberi manfaat secara menyeluruh meliputi masyarakat di peringkat akar umbi. Komitmen kerajaan negeri ini jelas dibuktikan, antaranya ialah menerusi pemberian Endowment Fund Sarawak EFS sebanyak RM1,000 kepada setiap anak kelahiran Sarawak bermula tahun 2019. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Rosie Yunus berkata, bagi menjayakan usaha itu, kerajaan telah memperuntukkan RM40 juta pada tahun 2019 dan EFS tetap diteruskan pada tahun ini.
Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian EFS, Bantuan Ibu Bersalin, Geran Tahunan Khas, Kenyalang Gold Card dan Bantuan Ihsan Kematian di Pusat Khidmat Adun Bekenu. Jelas beliau, bagi memudahkan proses permohonan dan pembayaran bantuan-bantuan tersebut, rakyat boleh menggunakan aplikasi Ais Sarawak Care. Projek Kecil Luar Bandar MRP, Program Penambahbaikan Rumah Rakyat Miskin Sarawak PPRMS 2019 di Dewan Undangan Kawasan Murum memberi manfaat kepada lebih 400 ketua isi rumah KIR dengan jumlah peruntukan RM1 juta. Adun Murum Kennedy Cupai Ugon ketika melakukan tinjauan di kawasan Sungai Asap menjelaskan projek-projek itu siap dilaksanakan melalui kaedah yang dipantau Pusat Khidmat Dun Murum bersama JKK Rumah Panjang. Projek tersebut dilaksanakan melalui dua fasa, iaitu fasa pertama melibatkan peruntukan RM500,000 dengan jumlah 10 projek untuk 256 KIR yang kebanyakannya melibatkan rumah-rumah panjang. Manakala fasa kedua melibatkan peruntukan RM500,000 dengan jumlah 10 projek yang memberi manfaat kepada 144 KIR. Ia melibatkan projek-projek membaik pulih rumah-rumah panjang. Contohnya, kita memasang jubin, kita juga mengganti atap ataupun atap rumah panjang yang sudah usang. Antara rumah panjang yang menerima manfaat daripada projek tersebut ialah Umar Sping, Long Bala Sungai Asap. Ia merupakan penempatan asal masyarakat Seping yang juga penduduk asal kawasan Koyan sebelum wujudnya penempatan semula bakun BRS Sungai Asap di kawasan tersebut. Umar Sping yang dahulu hanya dibina menggunakan struktur kayu, kini berubah wajah menjadi sebuah penempatan moden dan selesa bagi penduduk melalui projek bina semula rumah panjang melalui skim pinjaman rumah panjang yang disediakan kerajaan negeri. Dengan pertolongan YB dan perintah dan sikit-sikit dari company, kita seorang sini ada senang sikitlah. Kira dapatlah rumah yang sempurna didiami dulu. Saya rasa macam gembira lah sebab dapat rumah tempat kita berteduh lah. Tidak macam rumah dulu-dulu tu. Kira rasa okey lah, selesa. Lebih istimewa selepas lawatan kerja bekas Ketua Pengarah Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Ahmad Zaki Ansor Muhammad Yusof ke Sungai Asap pada 2017, ketika itu telah diluluskan projek penambahbaikan jalan masuk sejauh 4.5 km. Dalam pada itu, Kennedy Cupai turut memaklumkan penduduk Umar Sping Long Bala bakal disambungkan dengan grid elektrik melalui projek Last Mile Sarawak Energy Berhad dalam tempoh terdekat. Menara berkembar dengan reka bentuk moden setinggi 20 tingkat bakal mengubah landskap Bandaraya Kuching menjelang tahun depan. Ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Firdaus Arasi Idris untuk laporan bangunan pintar pertama Sarawak Hikmah Exchange yang kini dalam fasa pertengahan pembinaan. Menelan kos kira-kira RM300 juta, projek di Jalan Haji Tahar Kuching ini milik Yayasan Hartanah Bumi Putra Sarawak dan dibangunkan oleh Pemodalan Sato Berhad PSB dengan kerjasama Harakah Islamiah, Majlis Agama Islam Sarawak, Pelita Holdings dan Faradel Development Sendirian Berhad. Menurut Pengerusi Eksekutif PSB, Tan Sri Dato' Amar Dr. Abdul Aziz Dato' Husin, Hikmah Exchange merupakan bangunan komersial yang terbahagi pada dua komponen, iaitu bangunan pejabat dan pusat konvensyen. Rancangan kita ialah untuk menjalankan operasi event center kita melalui dalam bulan, mungkin bermula dalam bulan 7 lah tahun depan, di mana kita akan memulakan sewaan untuk event center tersebut untuk function dan juga ada 2 buah restoran yang juga akan mula beroperasi pada masa tersebut di dalam event center kita ini. Banquet, ia boleh muat lebih kurang 1,000 orang lah di dalam dewan tersebut. Ada juga space di luar dewan yang boleh muatkan lebih kurang 200 orang lagi kalau kehendaki lah. Dan juga kita ada di tingkat bawah daripada event center
ataupun daripada Dewan tersebut ada 7 bilik persidangan ataupun break-up room yang boleh digunakan untuk function-function yang lain. Bangunan ini juga dilengkapi dengan kemudahan 10 tingkat tempat letak kenderaan yang memuatkan sehingga 1,200 buah kenderaan dan akan menggunakan sistem keselamatan pengecaman muka bagi keluar masuk bangunan. Pada masa sama, ia dilengkapi dengan kemudahan fiber optik yang menyediakan prasarana internet terpantas selaras dengan keperluan teknologi terkini. Meninjau sendiri tapak pembinaan baru-baru ini, beliau optimis ia dapat disiapkan pada Julai tahun depan selepas penangguhan 3 bulan ekoran pandemik COVID-19. Sementara itu, bagi Pengurus Besar PSB, Hafiz Rachman Rahman, status bangunan pintar juga tidak lengkap jika ia tidak melibatkan penggunaan teknologi sistem bangunan berindustri. Mereka bentuk untuk projek Hikmah Exchange. Dia ada unsur-unsur modern, traditional modern seperti yang dapat dilihat dekat menara yang nombor 1 tu, sebatang cokma, dan juga bangunan event center desainnya macam tepak sirih orang Madah lah. So jadi inilah, walaupun dia reka bentuk traditional modern, tapi the features untuk building ni adalah modern. This is why we call setakat ni bangunan adalah yang paling orang cakap smart building first in Sarawak. Kerja ini menjimatkan kos, tenaga kerja serta memendekkan tempoh pembinaan sehingga 16% pada masa sama memiliki identiti sendiri dalam reka bentuk pembinaan. Bangunan Hikmah Exchange di Jalan Haji Taha yang bakal siap pada tahun 2021 ini akan menjadi teras permulaan kepada pembangunan daerah perniagaan sebagai bangunan termoden di Sarawak. Pada masa sama, mengubah lanskap bangunan sekitar nampak lebih moden. Sekian laporan Fidas Rashiris, RTM. Sekian berita pagi Sarawak, saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.